Okey, masih lagi belanja prabayar tapi dengan soalan yang berbeza. Imbangan duga ni contoh. Okey, maklumat tambahan yang kini yang terbaru, gaji prabayar 500. Dalam soalan ini, dia dah beritahu kepada awak siap-siap ada gaji prabayar 500. Okey, gaji prabayar rujuk balik buku teks gaji yang kita terlebih bayar. Mungkin yang tahun depan kita dah bayar siap-siap. Okey, asas akruan tidak setuju, tidak membenarkan gaji yang bukan 2019 dikira dalam uh, dikira sebagai belanja. Okey, 500 ni bukan belanja. Ia tidak boleh dikategorikan sebagai belanja sebab 500 ni adalah gaji yang tahun depan dia bayar pada tahun ni. Kalau awak nak tanya cikgu sebab apa, itu cikgu tak nak explain lah sebab macam-macam sebab. Kalau nak jelaskan tu memang panjang cerita. Awak tak perlu nak fikir kenapalah dia ni bayar gaji cepat-cepat, kenapa dia bayar. Tak perlu awak nak fikir. Sekarang awak fokus kepada konsep prabayar ni dulu. Okey, sekarang cikgu tunjuk. Okey, 6,000 ni ada prabayar 500. Awak rasa kena tolak ke kena tambah? Betul, pandai. 6,000 ni kita kena tolak sebab memang tak boleh masuk dalam belanja, tak boleh masuk dalam gaji. Jadi nilai dia akan bertukar kepada 5,500. Inilah gaji yang sepatutnya kita isytihar dalam penyata kewangan nanti. Okey, jadi cikgu buat adjustment pelarasan dalam imbangan duga. Cikgu delete dulu 6,000 ni. Cikgu masukkan nilai yang terkini. Nilai yang sepatutnya dibayar. Okey? Kemudian 500 ni kita nak buang kat mana? Biarkan saja ke abaikan saja je? Tak boleh, kita tak boleh abaikan. Okey? So 500 ini adalah kita terus tulis sebagai gaji prabayar. Okey? Gaji prabayar, ingat lagi, gaji prabayar adalah aset semasa. Jadi kalau boleh cikgu galakkan awak selitlah sedikit dalam imbangan duga kertas soalan awak tu. Awak tulislah catatan dalam imbangan duga tu. Seperti cikgu tulis sekarang, gaji prabayar, dia aset kan? Bila aset, dia debit. Okey, sebanyak 500. Kalau nak buat catatan dalam maklumat tambahan pun tak ada masalah. Mana-mana yang awak selesa. Okey? Ini adalah contoh pelarasan prabayar yang kedua. Okey, gaji. Okey, satu lagi lah soalan cikgu tunjuk Maklumat tambahan kata apa pula? Promosi dibayar 300 sebulan. Di sini bagi soalan maklumat tambahan ni kebanyakannya akan diuji soalan-soalan kebat. Okey, awak jangan risau dengan soalan kebat ni. Kebat ni dia takkan ada dalam buku, takkan ada dalam mana-mana latihan. Sebab kebat ni sentiasa berubah, sentiasa up to date. Jadi kalau awak nak cari, awak nak beli buku soalan kebat di mana awak yakin soalan ni akan keluar dalam peperiksaan, itu awak silap. Sebab kebat ni akan sentiasa up to date. Itu maksudnya kebat. Jadi, untuk awak mahir kebat, awak kena mahir dulu konsep. Konsep dalam pengiraan prabayar ni. Konsep bagaimana soalan tu bertanya. Yang cikgu sebut dalam video kedua cikgu kan, sepatutnya dibayar, sepatutnya telah bayar. Itu awak kena betul-betul fokus yang tu. Bila awak dah mahir konsep dalam merekod prabayar ataupun membuat pelarasan prabayar, awak akan mudah untuk faham soalan kebat. Cikgu cakap betul, awak tak percaya. Okey, tak apa. Kita pergi balik kepada soalan promosi dibayar 300 sebulan. Okey, kebat di sini adalah sebulan. Kebat ni kebat biasa je, aras rendah tau sebenarnya. Tak apalah, yang ni untuk awak lebih terbuka minda kan. Okey, sebulan. Tempoh akaun kita ialah setahun. Kan? Perasan tak? Sehingga 31 Disember 2019 ni setahun. Jadi, awak kena kira macam mana? Bagaimana awak nak buat ni? Yang 4,000 ni dalam imbangan duga, kita dah bayar 4,000. Kita telah bayar. Okey, 4,000. Jadi bagaimana awak nak buat? Sebulan 300. Okey? Cikgu tunjuk kat sini. Sebulan 300. Kalau setahun, kita darab dengan 12 bulan. Matematik kena mahir lah kat sini. Cepat sikit kalau boleh. So, kalau setahun 3,600. Sedangkan kita telah bayar 4,000. Awak rasa kita terlebih ataupun terkurang bayar? Ya, kita terlebih bayar. Okey. Cikgu tunjuk di sini. Okey. Kita ubah balik
promosi tu cepatnya dia turun Okey, sepatutnya tadi 4,000 kan? Sepatutnya kita bayar 3,600. Cikgu dah buat pelarasan dalam baris promosi. Okey. Kemudian selebihnya 400. Okey? 400 ni kita nak buang kat mana? Kita nak abaikan saja ke? Awak tak boleh abaikan 400 ni. Kalau awak abaikan 400 ni, imbangan duga awak takkan balance. Bagaimanapun awak kena usaha juga cari tempat 400 ni. Okey, so 400 ni adalah promosi prabayar sebab kita telah mungkin terlebih bayar. Kita dah bayar 4,000 tadi kan? Sepatutnya setahun kita bayar 3,600. So 400 ni adalah promosi prabayar. Selitkan dalam imbangan duga awak dalam soalan seperti yang cikgu buat ni 400. Maka imbangan duga awak tetap balance seperti nilai yang sebelum ni. Okey, itu sahaja berkaitan dengan cara kita nak buat pelarasan dalam imbangan duga. Okey, sekarang kita fokus kepada cara kita nak rekod belanja prabayar ini. Okey, kali ni kita belajar merekod pula. Okey, cikgu bagi contoh soalan. Insurans telah bayar 6,000. Insurans telah bayar. Insurans prabayar 500. Okey, ini soalan ringkas Soalan biasanya dia kata anda dikehendaki menyediakan catatan jurnal, akaun yang berkaitan. Okey. Kita pergi dulu kepada catatan jurnal. Masih ingat lagi jurnal? Jurnal mana kita nak guna ni? Jurnal am ke jurnal khas? Kita guna jurnal am. Jangan guna jurnal khas. Jurnal khas tu untuk kita rekod barang niaga saja tau. Okey, kita guna jurnal am. Format jurnal am seperti ini. Cikgu dah tulis siap-siap 2019, Disember 31 tarikh pada akhir tempoh perakaunan. Okey, di sini debit apa, kredit apa? Pertama sekali, jurnal ni kita nak rekod pelarasan sahaja. Jurnal dalam topik ini, kita hanya rekod yang ada pelarasan, yang melibatkan pelarasan saja. Okey? Pertama sekali, kita nak rekod debit tu apa? Okey, cikgu tunjuk awak kat sini. Debit yang kita rekod ni adalah insurans prabayar lah. Kita kan nak rekod pelarasan. So, insurans prabayar kita rekod di sebelah debit. Kenapa debit? Sebab insurans prabayar adalah aset semasa. Aset semasa dia bersifat debit. Kita akan rekod di sebelah debit. Kita wujudkan insurans prabayar di sebelah debit. Okey, apa yang kredit? Kredit cikgu rekod di sini adalah insurans. 500. Kenapa insurans ni kita rekod di sebelah kredit? Bukan insurans ni belanja, belanja debit. Okey, cikgu explain sikit kat awak kat sini. Okey, belanja dia bersifat debit. Maksudnya kita tambah belanja, tambah amount belanja di sebelah debit. Sekiranya insurans prabayar ni ia mengurangkan belanja kan, betul? Kita bayar lebih jadi kita kena kurangkan uh, uh, pada amount yang telah dibayar. Okey, dalam soalan telah dibayar 6,000. Bila ada prabayar kita kena tolak kan? Bila tolak, belanja akan bersifat kredit. Dia akan tolak di sebelah kredit. Sebab itu dalam jurnal am awak lihat di sini insurans kita rekod di sebelah kredit. Nanti awak akan lihat dalam akaun memang ditolak insurans ni dalam bentuk akaun. Okey, kemudian kita buatlah sedikit catatan merekod insurans prabayar. Buatlah rekod catatan yang ringkas sikit. Okey, ini untuk jurnal am. Sekiranya disuruh rekod dalam buku catatan pertama dan seterusnya untuk kita post ke ledger. Okey, kali ni kita nak post ke ledger. Sebab soalan cikgu, lepas catatan jurnal kita dah settle, kita nak rekod dalam akaun yang berkaitan. Akaun yang berkaitan ni, dalam soalan, kalau dia dah senaraikan akaun apa, senang, tak ada masalah. Tapi sekiranya dia kata akaun yang berkaitan, jadi dalam minda awak, dalam fikiran awak, awak kena sediakan 4 akaun. Akaun apa tu cikgu? Cikgu nak tunjukkan kepada awak. Akaun yang pertama, senang je. Tak perlu nak awak stres sangat. Awak lihat dalam jurnal am. Masih ingat lagi tak cara kita nak rekod buku catatan pertama ke ledger? Kan? Jurnal am ni adalah buku catatan pertama. So, butiran tu kita kena post ke ledger. Butiran 500. Insurans prabayar dan insurans ni kita kena post ke ledger. Ingat lagi teknik cikgu? Kalau jurnal am, dia rekod di sebelah debit, kita post sebelah debit. Kalau kredit, kita post sebelah kredit. Ingat lagi tak teknik yang cikgu ajar tu? Rujuk balik
video 3 in 1. Ada cikgu jelaskan teknik-teknik daripada buku catatan pertama kita nak post ke Ledger. Okey, sekarang kita post ke Ledger. Butiran akan jadi tajuk. Okey, pertama adalah insurans prabayar. Jadi, kita akan buka akaun insurans prabayar. Sebelah debit lah. Okey, sebab dalam jenayah debit, kita post sebelah debit. Butiran adalah insurans RM500. Okey, butiran ni janganlah pula awak tulis insurans prabayar sebab kita sedang buka akaun insurans prabayar. Butiran dia adalah pasangan dalam journal am tu. Senang kira lah pasangan dalam journal am. Dalam satu tarikh tu, pasangan dalam journal am. Yang kredit lah biasanya. Okey, ini adalah akaun yang pertama. Boleh? Ambil dulu akaun dalam journal am, post ke Ledger. Akaun yang pertama. Okey, kita pergi kepada akaun yang kedua, apa dia? Insurance kan? Insurans prabayar dah kita post ke Ledger. Kemudian insurance. Okey, cikgu buka akaun insurance. Butiran akan jadi tajuk. Okey, awak perasan tak di sebelah debit ni, cikgu record bank RM6,000. Sebelum awak nak record insurance RM500 ni, pastikan awak ada butiran seperti ini, bank RM6,000. Kena ada dulu sebab dalam soalan dia dah cakap telah bayar. Cikgu gunakan butiran bank, biasanya bank lah sebab RM6,000 tu amount yang besar. Kalau awak nak tulis tunai pun tak ada masalah. Sekiranya soalan tak menyatakan tunai ataupun bank, lebih baik awak guna bank lah. Tapi sekiranya dia menyatakan tunai, kita akan guna tunai. Apa pun bergantung kepada soalan. Okey, soalan kata RM6,000 telah dibayar. Okey, buku tunai, kalau telah dibayar ni, kita akan rekod dalam buku tunai kan. Buku tunai kita rekod sebelah kredit, keluar duit. Bila post ke Ledger, nampak dia jadi debit bank. Rujuk balik apa nota cara merekod buku tunai post ke Ledger. Ini imbas kembali balik. Okey? Pastikan ada butiran seperti ini. Alright, sekarang kita post ke Ledger insurance. Sebelah kredit lah. Insurans prabayar. Jangan pula butiran kita tulis insurans sebab ini adalah akaun insurans. Kita tulis insurans prabayar RM500. Kalau perasan insurans prabayar telah ditolak daripada amount RM6,000 ni. Boleh kan? Senang je. Okey, kita pergi kepada akaun ketiga. Sebelum awak nak pergi kepada akaun ketiga, awak kena tutup dulu akaun insurans. Tutup dulu akaun insurans. Imbangkan dulu. Biasanya sebelum ni, awak dalam bab 5 awak nak tutup semua akaun. Awak guna perkataan HB dan BB kan? Masih ingat lagi tak? Okey, tapi pada kali ini untuk pelarasan bagi akaun belanja dan hasil, okey, ingat belanja dan hasil, awak kena gunakan perkataan akaun untung rugi. Nak tutup tu, kita tak guna HBBB dah. Kita guna akaun untung rugi. Okey, akaun insurance, kita nak tutup debit RM6,000, kredit RM500. So, kita balancekan amount di sebelah kredit itu RM5,500. Butiran bukan HB butiran adalah akaun untung rugi. Okey? Setelah awak tutup akaun insurans, maka akan wujud akaun ketiga, iaitu akaun untung rugi. Okey? Dalam akaun insurans, ia berada di sebelah kredit. Bila datang dalam akaun untung rugi, dia akan songsang. Cikgu akan rekod di sebelah debit. Insurans RM5,500. Okey? Format untuk akaun untung rugi, nak sediakan akaun untung rugi, format dia seperti cikgu buat ni lah. Cikgu nak kalau boleh awak tulis tajuk belanja, tulis tajuk sebelah kredit hasil. Kalau boleh tunjuklah, tulislah tajuk tu supaya awak lebih nampak belanja, oh ini belanja sebelah debit, oh ini hasil sebelah kredit. Okey. Settle akaun yang ketiga. Kita dah ada 3 akaun. Kita kena sediakan 4 akaun kan? Okey. Okey, yang terakhir kita pergi kepada akaun yang keempat. Akaun ketiga cikgu tak tunjuk lah sebab tak muat. Okey. Sebelum awak nak sediakan akaun keempat ini, awak kena tutup, imbang dan tutup akaun insurans prabayar ini. Okey. Cikgu buat catatan di sebelah di mana sekiranya awak nak tutup akaun aset semasa dan liability semasa bagi akaun nominal dalam kes akaun nominal belanja dan hasil ini, okey, awak kena gunakan butiran baki HB dan baki BB. Okey. Sebelum ni kalau belanja dan hasil,
kita imbang dan tutup akaun tersebut dengan butiran akaun untung rugi kan? Tapi bagi akaun aset semasa dan liability semasa, awak guna butiran tutup dan imbang menggunakan butiran baki HB dan baki BB. Itu awak kena buat catatan lah sedikit. Okey. Dalam video ini, akaun insurans prabayar adalah aset semasa kan? Kita akan imbang dan tutup. Okey, cikgu sekarang cikgu imbang dan tutup. Okey. Sebelah kredit, kita imbangkan dia 500 juga menggunakan perkataan baki HB. Baki HB bawa ke tahun hadapan baki BB 500 pada Januari 1. Okey, setelah awak tutup dan imbang akaun insurans prabayar ini, barulah awak sediakan penyata kedudukan keuangan. Sebab baki BB 500 pada Januari 1 ni, kita akan masuk dalam penyata kedudukan keuangan. Format penyata kedudukan keuangan bagi pelarasan ini, cikgu ambil, kita buat petikan saja. Okey, lihat cikgu buat. Sebelah debit aset semasa, ya, memang aset sebelah debit, dan sebelah kredit adalah liability semasa. Okey, kita nak masuk bagaimana? Bagaimana kita nak isi penyata kedudukan keuangan ini? Awak lihat akaun insurans prabayar ini, baki BB dia berada di sebelah debit. Awak masuk juga di sebelah debit 500. Butiran adalah akaun, bukan, insurans prabayar. Seperti ini awak buat. Okey? Jadi, cikgu dah selesai keempat-empat akaun. Disebabkan soalan sebelum ini dia kata sediakan akaun yang berkaitan. Jadi 4 akaun perlu awak isi. Sekiranya soalan dia kata sediakan akaun insurans dan akaun insurans prabayar, cukuplah 2 sajalah. Kalau dia kata sediakan akaun yang berkaitan, awak kena sediakan 4 akaun ini. 4 akaun ini. Bergantung kepada soalan. Apa pun bergantung kepada soalan. Okey, untuk belanja prabayar sampai sini saja. Nanti video seterusnya kita akan masuk belanja belum bayar.